Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, ini dia perkara yang amat-amat mengejutkan dan memalukan. Seorang ulama penceramah, sahabat-sahabat semua, menabur fitnah di dalam masjid. Kerana itu, hari ini ya, IMK telah pun Angkatan Muda Keadilan ya, membuat satu laporan polis ya berkaitan dengan fitnah ya yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan. Amat-amat mengejutkan. Tapi inilah realitinya sahabat-sahabat semua. Ya, mereka menggunakan medan ya, masjid dan surau ini ya untuk menabur fitnah, menyemai kebencian dan sebagainya. Jadi, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Penceramah fitnah Menteri Pendidikan, pejabat Menteri Besar AMK buat laporan polis. Jadi ya menarik apa yang dinyatakan ataupun apakah isu ini sebenarnya. Jadi jika dia mengajar perkara yang betul, ia tidak menjadi masalah. Tetapi hasil rakaman video itu jelas dia menggunakan platform berkenaan untuk menghasut dan menanam kebencian kepada satu pihak. Demikian kata Setiausaha Akbar Menteri Besar Negeri Sembilan Ahmad Syaril Muhammad Shah yang turut membuat laporan polis bersama Angkatan Muda Keadilan Cabang Seremban yang diwakili oleh Muhammad Hafiz Anwar. Mereka membuat laporan polis terhadap seorang penceramah berhubung kenyataan yang didakwa menfitnah Menteri Pendidikan yaitu YB Fadil Nasidik di sebuah masjid di daerah Sikamat baru-baru ini. Menurut Ahmad Sahir, video ketika kuliah subuh berdurasi 10 minit oleh penceramah Rosmin Adam itu berunsurkan fitnah. Katanya, penceramah berkenaan turut didakwa mengulangi fitnah terhadap Fadlina berkaitan dengan isu perkataan kafir. Selain mengaitkan isu larangan takbir di sekolah, kantin sekolah dibuka pada Ramadan dan larangan membaca kunut nazilah di sekolah. Kata mereka lagi dalam ceramah itu lebih kepada menghasut, menanam kebencian dan fitnah walaupun penjelasan sudah diberikan. Katanya walaupun dia tidak merujuk kepada mana-mana individu, namun semua maklum siapa yang individu yang dia rujuk. Fadila juga memberikan respon yang jelas berkenaan isu terbabit, katanya lapor Sinar Harian. Ahmad Syahir menegaskan institusi masih tidak boleh dibiarkan menjadi platform untuk menyebarkan fitnah kerana ia hanya mendatangkan masalah kepada masyarakat. Laporan polis itu dibuat di Balai Polis Daerah yang terletak di Sereman 2, Negeri Sembilan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Dan individu penceramah ulama itu yang dikenali sebagai Rosmin Adam ya menyebarkan fitnah di mana? Di masjid sahabat-sahabat semua. Sedangkan jelas kalau kita lihat ya penegasan titah daripada sultan raja-raja bahwa jangan menggunakan masjid ataupun surau untuk tujuan politik, untuk menabur fitnah dan sebagainya. Tetapi hari ini sahabat semua, kita boleh nampak ya mereka ni seakan-akan tidak peduli ya dengan titah yang dikeluarkan oleh raja-raja maupun daripada yang di Pertuan Agong sebelum ini sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi ya seorang ulama ya mengeluarkan satu kenyataan yang berbaur hasutan. Akhirnya ya IMK Angkatan Muda Keadilan telah pun membuat satu laporan polis terhadap kenyataan ya daripada ulama yang memalukan ini. Jadi apa pandangan Anda sahabat semua berkaitan dengan isu ini? Anda berikan dalam ruangan komen. Dan satu lagi perkara yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan kita semua hari ini adalah apabila dinyatakan bahwa 47 isu 3R dikesan, 1.454 kandungan diturunkan. Jadi kalau hari ini ya berleluasa menggunakan sosial media untuk menabur fitnah, menggunakan isu 3R, bangsa, agama, raja-raja untuk kepentingan semata-mata, mungkin kepentingan individu, mungkin juga kepentingan setengah parti politik dan pentaksub-pentaksub ini tidak malu-malu ya, tidak segan-segan untuk menyebarkan fitnah ya, menyebarkan isu 3R dan sebagainya. Jadi hari ini sistem e-sepakat telah mengesan
47 isu berkaitan dengan 3R, agama, bangsa, dan institusi diraja pada suku pertama tahun ini berbanding 21 pada tempoh sama tahun lepas. Jadi, Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Dagang dalam satu kenyataan hari ini berkata, isu yang melibatkan agama, kenyataan berbaur kebencian dan komen itu menunjukkan peningkatan sebanyak 123%. Ini bukan 100%, ini sudah lebih. Jadi beliau berkata 1.454 kandungan berkaitan dengan R telah pun diturunkan daripada platform media sosial sejak Januari hingga 31 Mac yang lepas, yang dikenal pasti oleh Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia, mengandungi ucapan kebencian kaum, ucapan kebencian kaum sebanyak 588 kes, ucapan kebencian agama 727 kes, dan ucapan kebencian institusi diraja sebanyak 139 posting. Jadi bagi statistik laporan berkaitan isu pergaduhan kaum yang direkodkan Polis Diraja Malaysia, menurutnya sebanyak 162 kes telah direkodkan di seluruh negara dan dengan kes tertinggi di Johor iaitu 53 kes, Selangor 34 kes, dan Pulau Pinang 23 kes. Walaupun Kementerian Perpaduan Negara tiada kuasa atau peruntukan khas seperti akta untuk mengambil tindakan dari segi perundangan, tetapi Kementerian melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional berperanan penting dalam membantu mengurus isu perpaduan. Antara mekanisme pengurusan isu perpaduan yang sedang dilaksanakan oleh GPNIN ialah pengesanan dan pemantauan isu perpaduan di peringkat akar umbi melalui sistem e-sepakat, katanya. Jadi sistem e-sepakat merupakan pusat pengumpulan data utama bagi pengurusan isu perpaduan sebagai satu mekanisme gerak kerja pengesanan, pemantauan dan pelaporan isu secara digital. Jadi itu antara kenyataan daripada Menteri di dalam kementerian Kementerian Perpaduan Negara, yang amat mengejutkan kita sahabat semua. Peningkatan daripada tahun yang lalu, tahun ini sebanyak 123%. Kalau hanya 80 atau 50 atau 40 itu mungkin satu yang tidak mengejutkan. Tapi ini adalah satu peratusan yang begitu tinggi sekali sahabat-sahabat semua. Jadi kalau ini dibiarkan begitu saja, pastinya ini dikhawatirkan akan boleh mengganggu-gugat keharmonian, boleh mengganggu-gugat hubungan di antara kaum di negara kita. Kita tahu kita ada pelbagai agama, bangsa. Jadi jika ini tidak diambil tindakan yang segera, pastinya sahabat-sahabat semua, pada pandangan saya ini dikhawatirkan boleh mengganggu-gugat keharmonian, boleh mengganggu-gugat isu keselamatan. Dan kita tidak mahu perkara rusuhan kaum yang pernah berlaku ini berulang kembali. Ini yang kita mahu sahabat semua, supaya perkara ini ditangani dengan segera. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan, dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.